Okey, kalau kita guna model sinektik dalam PDP oleh Gordon 1961 berkaitan dengan pemprosesan maklumat tadi kan. Di situ dikaitkan dengan kreativiti dan berkaitan dengan pemecahan masalah supaya di situ melatih pemikiran seseorang pelajar tentang sesuatu perkara yang hendak difikirkan. Jadi kalau kat sini, kalau model sinektik ini, dia katakan kat sini mengaktifkan kreativiti murid dan membantu mereka untuk melihat idea lama dalam cara baharu dengan menggunakan pelbagai bentuk pemikiran metaforik supaya menjana pemikiran. Ini merupakan salah satu dalam model pemprosesan maklumat yang dikemukakan oleh Gordon berkaitan dengan kreativiti dan pemecahan masalah. Jadi kalau ada kreativiti ini, dia mendorong pelajar menggunakan idea yang lama dalam bentuk baharu. Di situ dah menjana pemikiran. Jadi elemen utama ialah penggunaan analogi untuk menyelesaikan masalah atau membentuk idea-idea baharu. Kalau kita ingat yang berkaitan dengan model sinektik oleh Gordon, kalau dalam pemprosesan maklumat, dia mengaktifkan kreativiti dan kedua dia penggunaan analogi itu mesti ada. Sebab itu elemen yang penting bagi dia boleh menyelesaikan sesuatu masalah ataupun membentuk satu idea baharu. Jadi dengan melalui metafora sinektik boleh membantu murid membuat hubung kait antara idea. Jadi tingkah laku kreatif berlaku dalam proses menyedari masalah, kekurangan dalam pengetahuan dan menyepadu maklumat sedia ada dalam satu perkaitan, mencari penyelesaian masalah atau membentuk hipotesis. Kalau kita lihat konsep ini kan, macam mana kita nak membimbing pelajar kalau nak memahami tentang sesuatu topik yang berkaitan dengan mengerjakan haji. Jadi situ kamu boleh menggalakkan mereka ini menggunakan analogi ke, menggunakan apa lagi yang boleh dikaitkan dengan pemahaman tentang mengerjakan haji walaupun tidak berlaksana, tak dapatlah kita nak bawa ke Mekah sana kan. Jadi macam mana kita nak kaitkan supaya pelajar ini dia dah tahu dah bahawa mereka pernah melihat Kaabah dan melalui gambar. Jadi macam mana kita nak menggalakkan kreativiti dalam kalangan mereka supaya dia boleh melihat idea tersebut dalam konteks yang baru supaya dia gunakan pengetahuan tersebut. Jadi bila mereka dah boleh guna, mungkin tiba masanya, dah tibanya masanya mengerjakan haji, nanti mereka cuma asahkan sahaja kemahiran yang ada. Yang itu yang kita boleh kaitkan dengan sinektik pemprosesan maklumat dalam kalangan pelajar. Dia boleh utamakan macam mana kreativiti tersebut dalam memahami pembelajaran tentang mengerjakan haji. Kamu boleh kaitkan jugalah yang menggunakan video sebelum ini kan, kamu pernah saya berikan tentang apa itu, saya pun kurang ingat yang pelajar itu membentang tu, menggunakan alat bantu belajar yang disediakan bersama guru di depan kelas. Itu yang kita boleh kaitkan dengan macam mana dia membantu pemprosesan maklumat supaya pelajar itu faham dengan lebih spesifik. Okey. Dan seterusnya, ini antara yang dikatakan oleh strategi mencipta. Untuk mencipta ni maksudnya pelajar itu dia dah ada pengetahuan, macam-macam pengetahuan, kemahiran. Jadi dia boleh dengan ada pengetahuan dan kemahiran itu, dia boleh mencipta sesuatu. Itu yang pemprosesan maklumat yang terakhir yang kita boleh bincangkan lah. Kalau dia boleh mencipta, di situ dia dah tahu strategi ke arah mencipta itu. Kalau menurut Joyce, Will dan Colquhoun 2011, dia ada berapa fasa sini? Ada 6 fasa yang perlu dikuasai. Macam mana dia boleh menghasilkan sesuatu. Jadi kalau yang saya beri contoh kepada kamu tentang yang mengerjakan haji tadi kan, mungkin dia boleh menghasilkan Kaabah, replika Kaabah. Adakah nak gunakan kotak ke? Adakah nak gunakan plywood ke? Atau pulang? Itu yang maksudnya dia dah boleh
berfikir secara kreatif dan memecahkan masalah-masalah, dan dia boleh menggunakan beberapa analogi untuk dia hasilkan replika Kaabah supaya dia boleh jadikan sampel jadi ABM ke, dia boleh jadikan mercutanda ke di kelas ke terpulang kan. Jadi kalau kita lihat yang fasa pertama, deskripsi keadaan semasa. Kita kena survey dulu apa yang kita lihat, isu apa yang kita perlu tahu supaya sesuai ke tidak yang dicipta itu dengan yang diperlukan ketika itulah. Dan seterusnya fasa kedua, analogi secara langsung. Analogi secara langsung maksudnya kan saya selalu beri analogi cerita-cerita kan untuk memudahkan kamu faham. Jadi kalau analogi secara langsung mungkin kat sini dia boleh gunakan gambar ke untuk sesuai ke tidak gambar sahaja untuk sebagai pembelajaran mengerjakan tawaf di tawaf dikelilingi yang kamu kena mengelilingi Kaabah tersebut. Kalau gambar memang tak cukup kan, sebab itu analogi itu kita boleh kaitkan. Kalau setakat gambar tak dapat. Jadi kalau analogi peribadi pesenang kita boleh fikirkan semula apa yang kita boleh kaitkan dengan lebih jelas bahawa macam mana pelaksanaan mengerjakan haji iaitu tawaf di dalam kelas untuk pembelajaran lah, iaitu kita kena lihat pro and contra. Jadi kalau ada yang keempat iaitu kalau ada konflik mampat maksudnya kalau ada konflik yang kita perlu hadapi dan kita perlu langsaikan dia punya cara penyelesaian, kita kena analisis satu persatu apa konflik yang berlaku kalau kita gunakan kotak ke kan yang replika Kaabah tadi. Adakah kita nak gunakan plywood ke, apa kesan dia kalau nak guna batu bata pun, apa dia punya pro and contra. Dan di situ kita kaitkan lagi analogi langsung bahawa kalau penciptaan itu dia macam mungkin boleh bergerak ke Kaabah, replika Kaabah itu boleh bergerak tempat lain ke selepas pakai ataupun simpan ke, itu yang kamu boleh fikirkan impak dia. Adakah kalau lepas habis pakai simpan dalam stor ke, di situ kita nak lihat dari segi kebergunaan. Kalau ABM yang diguna sekejap saja tak guna juga. Jadi analogi langsung, pastikan ABM itu berfungsi setiap masa lah. Mungkin kita kalau sudah pakai, mungkin kita jadikan sebagai pameran di kelas ke, pameran di sekolah ke. Mungkin bila dah tiba masa untuk pakai semula, kita boleh gunakan semula. Sebab itu mudah alih tu kena juga fikir analogi langsung, yang maksudnya yang replika Kaabah itu kalau dibuat secara dalam menggunakan batu bata, mestilah kedudukannya tetap. Jadi kalau tetap, adakah dia memberi masalah dengan keadaan yang lain? Sebab itu kita kena pandai mengkaji. Apabila kita pandai mengkaji, keberkesanan hasil ciptaan itu macam mana. Sebab itu fasa yang terakhir memeriksa semula tugasan asal. Sesuai ke tidak replika Kaabah itu kalau kita guna batu bata yang kira kedudukan dia tidak boleh berubah. Kalau kita rasa kawasan itu perlu ada perkara yang sentiasa berubah, so kita mungkin membuat penilaian semula bahawa kita mungkin boleh guna plywood yang ada roda kan semua, supaya bila tiba masa untuk membuat demonstrasi ke apa semua, kita keluarkan. Kalau tidak digunakan, kita boleh dijadikan kawasan pameran. Itu yang strategi antara yang kita boleh kaitkan dengan strategi mencipta oleh Joyce, yang saya boleh beri contoh tentang penghasilan replika Kaabah kalau kita kaitkan dengan pemprosesan maklumat pemikiran pelajar. Sebab kat sini lebih kepada mencipta. Okay? Yang sebelum ini yang berkaitan dengan ingatan jangka panjang oleh Nurhayati kan. Sebab itu kamu kena
pandai spread apa kehendak-kehendak dalam pemprosesan maklumat yang kita telah pelajari tadi. Ni yang dikatakan oleh yang Joyce Will Cohen dalam penyelesaian masalah tadi, dia guna untuk strategi mencipta sekarang pula pendekatan penyelesaian masalah. Langkah pertama memanglah pengenalpastian masalah. Kalau pengenalpastian masalah, kita tengoklah apa isu-isu yang kritikal dihadapi bila dalam kelas. Lepas tu kita boleh senaraikan mana yang kritikal, kita bolehlah antara 5, mungkin kita pilih yang ketiga, isu yang paling berat. Itu antara langkah kedua. Kita dah mengenal pasti hasil yang diingini. Okay? Lepas tu yang ketiga, baru kita tengoklah dari segi punca-punca. Apabila yang berkaitan dengan langkah 3 ini punca-punca, kita dah tahu dari segi penjelajahan, penjanaan idea, macam mana kita nak apabila kita dah tahu punca semua faktor-faktor ke, langkah keempat mungkin kita dah ada cara untuk mengatasi punca tadi, iaitu langkah-langkah yang ketiga, iaitu penjanaan idea. Apabila kita dah ada langkah-langkah tersebut, barulah kita pergi kepada yang kelima, respon yang diperinci. Apabila kita dah ada langkah tersebut, yang mungkin cara-cara kita nak handle sesuatu perkara, kita akan respon. Mungkin langkah pertama ini respon dia tak bagus, yang kedua bagus, yang ketiga bagus. Lepas tu kita ambil yang kedua, tiga, masukkan yang keenam, kita pecahkan lagi apa cadangan yang kita boleh selesaikan masalah tersebut. Kita checklist lagi apa cadangan tersebut, dan langkah ketujuh barulah kita akan pilih mana langkah-langkah yang paling sesuai untuk kita atasi masalah dalam langkah 2 yang kita telah kenal pasti. Itu antara pendekatan penyelesaian masalah oleh Joyce, Will dan Cohen berkaitan dengan model pemprosesan maklumat. Sebenarnya pemprosesan maklumat ini memang banyak dia punya pendekatan, strategi, apa lagi, model-model dia kan. Jadi kamu boleh jadikan ilmu-ilmu yang ini adalah pengetahuan kamu. Okey, kalau kamu nak menyelesaikan masalah, ikutlah yang macam Joyce and Will and Cohen. Kalau nak yang mencipta tadi, mungkin strategi mencipta mungkin juga guna yang sama. Mungkin yang dari segi yang kamu nak menggalakkan ingatan jangka masa panjang, ingatan panjang, kamu boleh guna Nureti tadilah. Yang itu yang saya boleh kaitkan untuk berkaitan dengan model pemprosesan maklumat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada model pengajaran behaviorisme. Jadi kalau kita lihat kat sini memang dah tahu dah. Sebelum ini kita dah belajar tentang teori kan. Teori sosial behaviorisme yang lebih kepada Bandura. Tapi sekarang kita akan tengok apa yang ada dalam kandungan ini. Yang pertama, asas teoretikal yang umum berasaskan teori pembelajaran sosial, modifikasi tingkah laku dan terapi tingkah laku memberikan hala tuju kepada pembentukan model ini. Jadi tingkah laku pengajaran behaviorisme ini, kalau kita kuasai, kita tahu macam mana nak tackle mana pelajar yang lemah, mana pelajar yang terlalu minta perhatian, mana yang kita boleh bantu dari segi sikap yang negatif jadi positif. Itu yang kita boleh katakan dalam model pengajaran inilah. Jadi model ini menumpukan kepada tingkah laku yang dapat diperhati dan tugasan yang jelas serta cara untuk memaklumkan kemajuan kepada murid. Jadi antara model yang kita bincang adalah model pembelajaran sosial Bandura yang dah kita kongsikan minggu lepas. Yang kedua, model pembelajaran Mastery iaitu Bloom 1998. Yang ketiga adalah pengajaran langsung oleh Good et al. 1994.